warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Jaafar dan nombor matrik 10 DEE 2111040. Dan hari ini kami akan menceritakan tentang tajuk jenayah cyber yang semakin berleluasa di Malaysia. Jenayah cyber adalah merupakan jenayah yang terbaru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada penipuan, perosakan, pengubahsuaian data komputer, kecurian maklumat dan juga pengedaman serta lain-lain. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjadikan satu wadah penyebaran maklumat yang memanfaatkan ilmu dan maklumat. Oleh itu, tiada siapa yang mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber. Berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat, sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi yang disebarkan melalui internet. Pada masa yang sama, kebebasan maklumat yang dijanjikan oleh dunia cyber ini menimbulkan rasa gerun bagi pihak pentadbiran setengah negara yang selama ini mahu mengongkong kebebasan bersuara, berfikir dan berpendapat penduduk mereka. Hello. Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Encik Johan? Bercakap? Siapa ni? Encik Johan, saya buat panggilan daripada Bank JKL. Saya nak sahkan transaksi pembelian jam tangan menggunakan kad kredit Encik Johan berjumlah RM13,350 sebentar tadi. Bila masa pula saya beli jam tangan? Awak silap ni. Tapi Encik, dalam rekod kami, jam tangan tu di-charge gunakan kepada kad kredit Encik. Hah? Biar betul. Bila ni? Dekat mana? Mengikut rekod kami, Encik membuat pembelian itu di MNO Shopping Mall Hong Kong baru sebentar tadi. Jangan main-main lah. Saya tak beli apa-apa pun. Saya dekat Malaysia sekarang ni. Macam mana saya boleh beli barang kat Hong Kong? Betul Encik, memang ada dalam rekod kami. Minta maaf Encik Johan, saya rasa Encik Johan ni dah jadi mangsa penipuan kad kredit. Hah? Penipuan kad kredit? Biar betul. Habis macam mana ni? Okey, Encik, jangan panik. Pihak kami akan bantu Encik untuk siasat perkara ni. Saya akan sambungkan panggilan Encik kepada Jabatan Pengesahan Transaksi Kad Kredit Palsu untuk bantuan selanjutnya. Ya, tolong saya, Cik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Encik Johan, terima kasih kerana menunggu. Encik Johan, saya pegang petugas. Boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan Encik? 851593 266661. Terima kasih Encik Johan. Saya juga perlukan nombor akaun kad kredit Encik untuk pengesahan selanjutnya. Sebentar ya. 8222 1120 8551 45410. Terima kasih Encik Johan. Nombor akaun bank Encik? Sebentar. 987 654 321. Okey, terima kasih Encik Johan atas semua pengesahan tersebut. Saya akan buat siasatan selanjutnya, tetapi untuk tujuan keselamatan simpanan Encik, saya cadangkan agar Encik Johan pindahkan baki yang ada dalam akaun ke akaun bank sementara. Nombor akaunnya Encik Johan saya baca 555 434 211. Saya ulangi Encik Johan 555 434 211. Lepas siasatan selesai, pihak kami akan pindahkan semula wang tersebut kepada akaun Encik Johan. Saya minta jangan maklumkan kepada sesiapa dalam masa selama 3 hari sehingga kami selesai siasatan. Baiklah. Saya akan buat pindahan tersebut secepat mungkin. Tolong saya ya. Terima kasih. Saya akan bantu Encik Johan, jangan risau. Serahkan semua butiran kepada kami dan kami akan aturkan segalanya untuk membantu Encik Johan. Baiklah. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ifan bin Muhammad Fauzi. Nombor matrik saya 10 DEE 21F1072. Saya dari kelas DEE 2B. Hari ini saya akan bentangkan tentang 4
punca jenayah cyber di Malaysia. Terdapat beberapa punca jenayah cyber yang dapat diberikan. Antara punca yang akan saya lontarkan ialah: yang pertama, penjenayah cyber sukar untuk dikenal pasti. Seterusnya, sikap manusia yang sukar dikawal. Yang ketiga, sifat ketamakan manusia. Dan yang terakhir, peningkatan penggunaan internet. Punca yang pertama ialah sukar untuk dikenal pasti siapakah penjenayahnya. Perbuatan mereka seperti menggodam, mencuri maklumat, menyebar virus, menghantar mesej sampah dan pencerobohan sukar untuk dikenal pasti. Pihak yang berkuasa tidak dapat membezakan ancaman cyber seperti ancaman fizikal kerana susah untuk menentukan siapa yang menyerang sistem kita, mengapa, bagaimana dan dari mana. Umur penjenayah cyber biasanya adalah golongan berpengetahuan ataupun profesional. Berkemungkinan kawan kita, mungkin pelajar ataupun profesor atau siapa sahaja. Mereka akan melakukan jenayah cyber terhadap institusi pesaing atau mereka diupah oleh pihak tertentu dan biasanya mereka susah untuk ditangkap. Seterusnya, punca yang kedua, sikap manusia yang susah dikawal. Kita tidak boleh mengubah kelakuan seseorang melainkan orang sendiri mengubahnya. Jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan yang negatif. Penjenayah menyerang sistem disebabkan perasaan suka-suka dan hanya sekadar untuk main-main ataupun ingin menggunakan ilmu yang baru mereka pelajari. Antara perbuatan mereka ialah cipta program-program pemusnah atau virus komputer untuk tujuan memusnahkan pangkalan data pihak lain. Kebanyakan mereka ini adalah remaja ataupun dalam golongan umur 20-an. Golongan remaja ini mahir tentang komputer tetapi mempunyai sikap yang suka diramal. Mereka belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Lebih malang kerana kecanggihan teknologi gagal mengenal pasti penceroboh. Sifat ketamakan manusia juga menjadi punca jenayah cyber. Antaranya, keinginan untuk menjadi kaya dalam masa yang singkat dengan menggunakan kaedah alternatif. Berjuta-juta laman web yang memaparkan pelbagai jenis maklumat yang tidak kira sama ada benar atau salah telah menjadi penjenayah cyber ini mengendalikan internet untuk mencari mangga. Sesetengah manusia hanya mementingkan hasilnya dan mereka tidak ambil peduli akan cara mereka mendapat hasil tersebut. Oleh itu, mereka sanggup melakukan jenayah cyber semata-mata untuk mendapatkan hasil dengan cepat kerana jenayah cyber tidak perlu melibatkan tenaga fizikal seperti jenayah merompak. Peningkatan penggunaan internet merupakan salah satu punca berlakunya jenayah cyber dan berleluasa di negara kita. Peningkatan penggunaan internet sebagai alat komunikasi terkini telah mendorong ramai pengguna internet menyalahgunakan maklumat dalam internet untuk pelbagai tujuan tanpa mengira betul ataupun salah. Pengguna internet akan menggunakan pelbagai maklumat dalam internet untuk tujuan penipuan dan aktiviti tidak sihat. Contohnya kegiatan penipuan bungkusan didalangi oleh warga Afrika. Assalamualaikum, nama saya Fiqan Biawad Alim. Nama matrik saya 10DE21F1049. Untuk tajuk kali ini saya akan terangkan tentang 4 kesan jenayah cyber di Malaysia. Yang pertama, kurangnya maklumat dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Yang kedua, graf peningkatan jenayah cyber bertambah apabila penggunaan perbankan online secara meluas. Dan yang ketiga, aplikasi atas talian akan memberi impak buruk kepada pengguna jika tiada sekuriti atau keselamatan dalam proses transaksi pembayaran online. Dan yang keempat, maklumat sulit dan peribadi kita mudah terdedah.
Untuk kesan yang pertama, antara faktor utama penyumbang jenayah cyber dalam masyarakat ialah kurangnya maklumat dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Dalam teknologi komunikasi dan maklumat, masyarakat kurang didedahkan dalam melindungi hak mereka sebagai pengguna. Kebanyakannya menggunakan teknologi atas desakan trend atau tidak mahu dilabelkan ketinggalan zaman. Oleh yang demikian, pengguna sering alpa dalam mengikut arus globalisasi. Misalnya, apabila kemunculan laman sosial bertambah bak cendawan tumbuh selepas hujan, menyebabkan ramai berlumba-lumba menyertai laman sosial tanpa mengetahui risiko dan kesan sekiranya tidak prihatin dalam penggunaannya. Facebook, Twitter, MySpace, Skype dan Yahoo Messenger antara laman sosial yang mendapat sambutan hangat daripada pengguna. Ramai pengguna cuai dalam penggunaan laman sosial iaitu mempamerkan bukti-bukti peribadi yang penting seperti nombor telefon, alamat rumah dan sebagainya. Oleh yang demikian, individu yang tidak bertanggungjawab akan mencuri atau meniru identiti pengguna untuk keuntungan mereka atau menjatuhkan individu yang lain. Merujuk pada situasi ini, maka tidak heranlah jenayah cyber semakin meluas dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, graf peningkatan jenayah cyber bertambah apabila penggunaan perbankan online secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Aplikasi pembayaran melalui atas talian atau online telah mendapat tempat dalam kalangan pihak perbankan, pentadbir dan laman sawang untuk membeli belah atas talian atau shopping online. Mudah menjimatkan masa dan tenaga juga fleksibel menyebabkan ramai pengguna beralih ke arah menggunakan aplikasi ini. Tiada lagi ramai yang beratur membayar bil di bank maupun di pejabat pos, malahan membeli belah atas talian juga menjadi ikutan pengguna terutamanya golongan remaja. Antara laman web yang menawarkan aplikasi ini ialah Amazon.com, Shopee, Lazada dan sebagainya yang memasarkan buku-buku, periklanan, produk-produk terbaru dan tawaran promosi melalui tempahan dan pembayaran yang kesemuanya diurus secara online. Begitu juga seperti syarikat-syarikat penerbangan di Malaysia seperti AirAsia, Firefly dan Malaysia Airlines yang menjalankan urus niaga seperti tempahan tiket dan pembayaran online. Terdapat pelbagai kesan yang menyumbang kepada jenayah cyber. Aplikasi atas talian akan memberi impak buruk kepada pengguna jika tiada sekuriti atau keselamatan yang dalam proses transaksi pembayaran online. Laman web yang tidak rasmi dalam proses perbankan online akan memudaratkan pengguna iaitu tanpa sedar mereka sebenarnya telah memberi kata laluan atau password kepada penjenayah cyber. Hal ini akan memudahkan penjenayah cyber untuk menggodam atau mencuri informasi perbankan pengguna bertujuan mencuri dan memindahkan wang pengguna kepada akaun penjenayah cyber. Selain pengguna, organisasi atau laman sawang yang menggunakan aplikasi online ini juga boleh menerima ancaman dan gangguan daripada jenayah cyber dengan menggodam maklumat sulit organisasi dengan niat untuk membantutkan organisasi tersebut. Jenayah cyber seperti ini pernah berlaku kepada pembankan Maybank pada tahun 2007 apabila pengguna Maybank telah menggunakan laman web tidak rasmi dalam proses transaksi pemindahan wang dalam akaun. Malang sekali, pengguna tersebut kehilangan sejumlah wang apabila maklumat transaksi perbankan diakses mudah oleh penggodam. Kes ini telah pun membuka banyak mata pihak organisasi dan pengguna dalam berhati-hati menggunakan aplikasi perbankan, pemindahan atau pembayaran wang secara online. Hari sekali, pada zaman teknologi yang canggih sebegini, masyarakat kini banyak terleka dan cuai dengan maklumat sulit mereka dan juga maklumat peribadi yang akan mudah terdedah. Ini menyebabkan kes jenayah cyber akan leluasa kerana kelalaian kita sendiri. Jadi, masyarakat perlu sedar bahawa segala maklumat tentang diri kita walaupun maklumat itu sulit ataupun tak, jangan sesekali leka dan lalai dalam menyebarkan perkara tersebut. Perkara ini juga untuk keselamatan diri, walaupun dari perkara yang remeh dan kecil, namun ianya boleh menjadi perkara yang lebih besar atau lebih teruk. Tidak dinafikan sekarang ini memang banyak teknologi yang serba canggih ataupun dari segi aplikasi. Namun kita perlu berhati-hati, ingatlah bahawa jenayah ada di merata-rata tempat. Sentiasalah jaga diri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Jaafar, 10 DEA 211040. Seperti yang kita tahu, jenayah cyber yang berlaku pada ketika ini telah mengganggu keamanan masyarakat di Malaysia di dalam talian. Sekarang saya akan menemuramah beberapa orang awam
untuk mendapatkan reaksinya tentang jenayah cyber. Persilakan. Encik. Boleh Encik memperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Nur Azmi Saman dan saya merupakan seorang pelajar IPT. Okey Encik, soalan pertama. Apakah yang anda rasa akan berlaku kepada masyarakat rakyat Malaysia jika jenayah cyber ini semakin berleluasa? Pada pendapat saya, sekiranya jenayah cyber ini semakin berleluasa, dia akan menggugat kepercayaan masyarakat terhadap terhadap perkara di media sosial. Contohnya seperti masyarakat semakin tidak percaya untuk melakukan pembelian atau perbankan secara atas talian. Dan hal ini akan menyukarkan pihak yang bukan skamer dan yang betul-betul menggunakan manfaat tersebut. Okay, soalan selanjutnya, apakah tindakan yang boleh diambil untuk membantras jenayah cyber di Malaysia? Okey, pada pendapat saya, antara tindakan yang boleh ambil, pihak berwajib perlulah menjalankan kempen dengan lebih kuat lagi, dengan hebat lagi, sebab tak semua masyarakat dapat mesej mengenai skamer. Dan pada pendapat saya, sekiranya ada yang menjadi mangsa skamer, mereka perlu melaporkan hal tersebut kepada pihak berkuasa supaya tiada mangsa baru yang akan terkena dengan skamer tersebut. Okey Encik, soalan yang terakhir, apakah harapan anda untuk masa depan rakyat Malaysia terhadap jenayah cyber ini? Pada pendapat saya harap agar semua masyarakat di Malaysia dapat pada pendapat saya berharap agar rakyat Malaysia dapat berfikiran lebih rasional dan dapat lebih sentiasa berwaspada dengan semua perkara di media sosial, sebab tak semua perkara di media sosial kita perlu percaya. Dan saya juga harap agar pihak berkuasa dapat memperkuatkan lagi undang-undang supaya dapat membantras kegiatan penipuan dalam talian ini. Okey, itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih Encik. Terima kasih sama. Daripada itu, saya akan bertanyakan lagi salah seorang pelajar Politeknik Seberang Perai tentang topik jenayah cyber yang semakin berleluasa di Malaysia. Saudara boleh kenalkan diri dulu? Nama saya Hamzah bin Azmi. Saya pelajar Politeknik Seberang Perai. Okey saudara, apakah yang anda rasa akan berlaku kepada rakyat Malaysia jika jenayah cyber ini semakin berleluasa? Pada pendapat saya, jika kes jenayah cyber semakin berleluasa, kemungkinan rakyat Malaysia akan terkena dengan ramai skamer dengan pembelian ataupun perbankan. Okey, soalan yang kedua, apakah tindakan yang boleh diambil untuk membantras jenayah cyber di Malaysia ini? Langkah-langkah untuk membantras jenayah cyber ini iaitu diri sendiri. Kita perlu berhati-hati dengan pembelian secara online, kerana secara online kita tidak tahu peniaga itu macam mana. So kita perlu berhati-hati and then kerapkan bertanya kepada pembeli yang lain sama ada penjual itu adalah yang percaya atau tidak. Soalan yang terakhir saya, apakah harapan anda untuk masa depan rakyat Malaysia terhadap jenayah cyber ini? Harapan saya untuk jenayah cyber ini rakyat Malaysia perlu berfikir secara rasional, iaitu contohnya kita perlu membeli dengan berwaspada lah, tidak boleh memberi 100% kepercayaan kepada online, kerana online ni boleh menyebabkan penipuan juga. So macam pengalaman saya juga pernah pengalaman jenis cyber jenayah dengan scam hampir 70% wang saya. So saya ingin memberi pendapat, so hati-hati untuk membeli barangan secara online ataupun apa-apa secara online, kerana itu boleh membuatkan darurat kepada orang lain. Itu saja dari saya. Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal bin Fida Sulaiman. Nombor metik saya 10DE21103. Hari ini saya akan membentangkan tentang contoh isu jenayah cyber di Malaysia. Mencari makan duit haram dengan menjual ribuan jenis produk import, gadget
makanan dan keperluan harian yang tidak wujud di laman jual beli barangan dalam e-dagang. Ternyata, tabiat berbelanja melalui e-dagang sejak COVID-19 melanda melahirkan ramai toyol cyber atau skamer yang mengambil peluang menipu puluhan ribu mangsa di seluruh negara. Berdasarkan maklumat terkini didedahkan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, sebanyak 5,848 kes penipuan e-dagang dilaporkan sepanjang tahun lalu di negara, membabitkan kerugian kepada mangsa lebih 41 juta ringgit. Jumlah kes jenayah ini meningkat hampir 80% berbanding 3,511 kes direkodkan sepanjang tahun 2019 dengan kerugian sebanyak 28 juta ringgit. Pengarah JSJK Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, jumlah tangkapan membabitkan jenayah e-dagang turut meningkat mendadak tahun lalu, membabitkan 2,250 individu berbanding 1,397 tangkapan sepanjang 2019. Beliau berkata, kes penipuan e-dagang dikesan meningkat mendadak terutama ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan rakyat terhad dalam pergerakan dan beralih untuk membuat pembelian atau jualan secara dalam talian. Walaupun kebanyakan kes penipuan e-dagang tidak membabitkan kerugian dalam jumlah yang besar, ramai mangsa mudah terperdaya hanya dengan gambar produk dan testimoni kebaikan produk jualan. Sebagai contoh, pada tahun lalu, penipuan jual beli penutup muka secara jual dalam talian merekodkan jumlah kes tertinggi, membabitkan 838 kes dengan nilai kerugian berjumlah 10.9 juta ringgit. Bagi kes penipuan pembelian penutup muka itu, kerugian tertinggi dicatatkan bagi satu kes adalah RM550,000. Kes itu dilaporkan di Sri Petaling, Kuala Lumpur dan suspek utama kes itu berjaya ditangkap serta dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 420 Kanun Kesisaan. Katanya ketika ditemui wartawan harian Metro di Ibu Pejabat JSJK Bukit Aman di sini. Beliau berkata, mangsa biasanya gelap mata dengan harga murah produk ditawarkan melalui iklan di media sosial sekaligus menyebabkan mereka terjerat. Ini antara punca utama mendorong mereka menjadi mangsa penipuan e-dagang. Yang pasti, urusan pembelian kini tidak hanya terhad dalam bentuk fizikal, malah kian berkembang menerusi urusan dalam talian. Ini kerana urusan melalui dalam talian adalah lebih mudah kerana boleh diakses tanpa mengira masa dan tempat. Namun, ada pihak yang tidak bertanggungjawab menjadikan platform berkenaan untuk menipu. Dalam kes penipuan e-dagang ini, bukan hanya pembeli ditipu, malah penjual turut menjadi mangsa penipuan. Bagi mangsa pembeli, kebanyakan mereka terperdaya selepas melakukan pemindahan wang bagi barangan dibeli. Bagi penjual pula, mereka ditipu apabila membayar deposit atau cas diminta sindiket penipuan atas pelbagai alasan. Katanya, beliau menasihati orang ramai supaya membuat semakan dan buat akaun bank penerima di laman sesawang terlebih dahulu sebelum membuat pembayaran bagi mengelak ditipu. Jangan sesekali percaya dengan harga murah tidak masuk akal ditawarkan sesetengah peniaga. Selain itu, jangan ambil jalan mudah dengan PM tepi mesej terus kepada peniaga di dalam platform e-dagang. Saya percaya ramai individu luar sana yang menjadi mangsa penipuan e-dagang namun tidak tampil membuat laporan polis. Jumlahnya mungkin lebih ramai dari disangka. Mereka diminta supaya tampil membuat laporan bagi membolehkan tindakan diambil pihak berkuasa. Selain itu, orang ramai juga boleh menghubungi CCID Scam Response Center JSJK di talian 03-26101-559 untuk sebarang pertanyaan berkaitan jenayah komersial terhadap penipuan e-dagang, katanya. Berdasarkan daripada perbincangan sebentar tadi, undang-undang cyber tidak seharusnya kita harapkan untuk melindungi diri kita dari ancaman jenayah komputer. Dalam dunia tanpa sempadan, serangan berkemungkinan boleh dilakukan oleh orang beribu-ribu batu jauhnya maupun dari kalangan orang yang berhampiran dengan kita. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan penting untuk membanteras kes-kes jenayah cyber yang semakin berleluasa pada era zaman kini. Sekian, terima kasih.